Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini di Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Saya nak cakap pasal perut dan pasal otak. Tapi sebelum tu saya nak kongsi pasal satu dialog dalam filem India, Lal Singh Chaddha. Satu cerita yang memakan masa 2 jam 38 minit. Lama, kompleks. Salah satu dialognya adalah katanya, your stomach may be full but your heart can always crave more. Maknanya penuh perut tu. Bila perut penuh, tidak apa yang boleh diisi, kenyang. Santak macam mana pun lah, penuh. Tapi tidak hati ataupun minda sentiasa boleh disantak, diisi. Dan apa juga yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa. Jadi minda dan hati sentiasa boleh mencipta wayang minda dan persepsi. Pada masa yang sama, saya ingin berkongsi pasal ungkapan Aristotle, seorang ahli falsafah Greek. Katanya nature abhors a vacuum. Secara fiziknya, ruang itu tidak pernah kosong. Tidak ada dikatakan ruang kosong. Tidak ada vacuum. Ruang sentiasa penuh dengan udara yang tidak kita nampak. Biasa sudah tentulah diisi dengan abuk dan kekotoran dan perkara-perkara benda-benda yang berjisim. Malah lebih lagi, selepas sekian seketika, ruang akan tetap diisi dengan habuk dan kekotoran. Jadi maknanya tidak ada ruang kosong. Kalau laci tu tuan, bersihkan laci tu, lepas tu kejap lagi isilah balik dengan kekotoran, gadget-gadget tak berguna, dokumen-dokumen tak berguna. Laci kita semaklah, hampir sebahagian besarnya tidak berguna. Almari macam tu juga. Almari syarat dengan pakaian-pakaian tidak terpakai pun. Sumbat juga lah kan, tak ada ruang kosong pun. Bilik begitu juga, tidak ada bilik kosong. Bilik sentiasa diisi. Kalau tak ada orang tinggal pun, isilah barang-barang store, barang-barang sebagai store. Lemari-lemari buruk, perabot-perabot buruk, pakaian-pakaian buruk, beg-beg buruk isi. Yang ada, yang sebenarnya tak ada bilik je, tak ada bilik kosong. Rumah macam tu juga, tak ada rumah kosong. Rumah kosong hanya untuk tujuan demografi, untuk tujuan banci. Sebab rumah akan tetap dihuni oleh binatang, serangga, tikus, malah hantu pun kata orang, rumah tak berhuni ni. Jadi begitulah ruang, tidak ada kosong. Masa juga ruang kehidupan kita. Kita sentiasa mengisi masa kita dengan pelbagai benda lah. Termasuk tidak mengisi apa-apa pun. Duduk bodoh je. Itu isi masa dengan duduk bodoh. Masa tidak pernah kosong, masa tidak pernah kita elakkan. Sama ada masa itu berguna atau tidak je. Produktif atau tidak je. Jadi duduk saja juga mengisi masa. Itulah yang kita lakukan. Tapi lebih dari itu, otak kita. Otak pun tak pernah kosong tuan. Otak sentiasa diisi. Otak sentiasa mencerap, memproses, mentafsir apa juga yang kita lihat, dengar dan rasa, yang kita akhirnya mencipta representasi dalaman. Otak tak pernah berhenti. Kalau orang cakap otak aku kosong, aku nak berehat, tak ada. Otak sentiasa bekerja. Tidur pun otak bekerja. Untuk makluman, tidur ni gelombang otak kita paling rendah sekali lah. Ketika itulah otak sedang mengarahkan organ-organ supaya memulihkan segala kerosakan. Walaupun kita tidur, tapi otak tetap bekerja, rambut tumbuh, suhu badan dikawal, semua otak. Tetapi sebenarnya kenapa saya bincang otak dengan perut ni? Otak ini membina siapa kita. Itu yang penting. Dia adalah cara berfikir kita dan kelaziman. Bagaimana kita mengisi otak kita sejak dululah. Jangan ingatlah besok akan berubah, tidak. Otak kita ni bagaimana kita diisi, apa kita penuhkan maklumat, begitulah sikap kita. Jadi asasnya jangan isi otak kita dengan perkara-perkara yang tak berguna lah.
Sebab sikap kita adalah minda separas sedar. 90% siapa kita adalah otak minda separas sedar kita. Ataupun default. By default setting, bagaimana otak kita bekerja. Sama ada kita rajin, tekun ataupun sentiasa produktif. Ataupun sentiasa, ataupun otak kita sentiasa menghormati orang, amanah dan meraihkan orang. Kuncinya, apa yang kita isi otak kita sejak dulu lah. Menjadikan kita siapa sekarang. Malah bagaimana kita mengisi otak kita sekarang akan menjadi kita siapa besok kita. Kita berbeza dengan kawan-kawan bukan saja apa yang kita ada susuk badan. Kita berbeza dengan kawan sebab impian kita berbeza. Kepercayaan kita berbeza dan kesedaran diri kita berbeza. Akhirnya attitude kita berbeza, sikap kita berbeza. Dia bermula bagaimana kita mengisi otak kita lah. Sejak muda, sejak remaja, sejak kecil. Itulah kita bawa sampai sekarang. Jadi kita, pemikiran separas pada kita adalah bagaimana kita mengisi otak kita. Jadi tuan-tuan jangan tak isi otak perkara-perkara yang baik-baik lah. Kalau kita isi otak kita dengan perkara yang tidak baik, jadilah kita siapa kita sekarang. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, impian, kepercayaan dan sikap sebenarnya bagaimana kita mengisi otak kita. Apa yang kita isi otak kita, begitulah kita berbeza dengan orang. Begitulah kita percaya berbeza dengan orang. Dan bagaimana sikap kita berbeza dengan orang lain. Jadi kenapa otak dan perut ni? Sebab manusia ni keperluan asasnya adalah perut dia. Tak ada orang tak cakap tak perlu isi perut kita. Kita perlu isi perut. Lepas tu kita perlu isi minda kita. Kita perlu isi jiwa kita. Santapan rohani adalah keperluan bagaimana kita mengisi otak kita. Santapan fizikal adalah bagaimana kita makan. Nutrition yang kita perlukan. Jadi saudara-saudari yang saya raikan, sekadar mengingati diri saya dan semua. Jangan isi perut macam isi otak lah. Maknanya tak berhenti isi, jangan. Otak terisi tak berhenti. Segala maklumat non-stop. Kita lagi banyak kita tahu, kita sedar lagi banyak kita tak tahu. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita ingin belajar. Itu otak. Perut jangan. Lagi banyak makan, lagi banyak nak makan jangan. Begitu juga, jangan isi otak kita macam isi perut. Bila kita jemu je berhenti berfikir. Bila kita tak faham je berhenti belajar. Jangan. Bila kita rasanya pandai je tak nak belajar. Kita isi otak kita biasa dengar dah. Dari Buayan sehingga ke Liang Lahat. Belajarlah sehingga ke Cina. Begitulah bezanya otak dengan perut kita. Kedua-duanya perlu bagaimana kita mengisi keperluan diri, tetapi dia diuruskan berbeza. Otak dan perut. Sekian, semoga perkongsian ini berfaedah dan berguna kepada kita. Darling? Tak ada. Nak isi perut. Kami nak isi perut dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.